Okey, salam sejahtera. Hari ini cikgu akan tunjuk cara-cara menyelesaikan soalan peperiksaan. So, kita tengok yang pertama, jadual 1 menunjukkan ni dalam buku teks lah. Kamu boleh rujuk buku teks. Okey, macam mana nak selesaikan soalan-soalan dalam buku teks ni? Okey, yang pertama, jadual 1 menunjukkan takat lebur dan takat didih bahan A, B, C, D dan E. So, diberi bahan A, takat lebur dia negatif 101, takat didih negatif 35, B, C, D dan seterusnya lah. So, caranya untuk kamu selesaikan. Okey, bahagian A, dia tanya, kelaskan bahan A, B, C, D dan E mengikut keadaan jirim pada suhu bilik. So, pada suhu bilik. Suhu bilik ni ditarifkan antara 20 hingga 28 darjah Celsius. Okey, suhu bilik ni dia sebenarnya ada banyak takrifan lah. Ada kata 28, ada kata 27, tapi julat dia antara 20 hingga 28. Ada juga yang kata julatnya 15 hingga 25. Tapi kita ambil yang ni lah, 20 hingga 28. So, kita tengok bahan A. Takat lebur dia negatif 1. Okey, takat lebur dia negatif 101 dan takat didih dia negatif 35. Okey, so ini takat lebur, maknanya dia berubah menjadi cecair. Yang ini takat didih, maknanya dia berubah menjadi gas. Okey, so yang ini dia cecair, lebur dia untuk jadi cecair, didih untuk jadi gas. Okey, so sekarang pada suhu 20 hingga 28, apa bentuk dia? Mestilah gas lah. Okey, sebab dia menjadi gas, takat didih dia negatif 35 darjah Celsius. So, negatif 35 dia dah jadi gas bahan A. So, bila pada suhu 20 hingga 28, dia gas lah. Okey, kita tengok yang B. Takat lebur dia negatif 94 dan takat didih dia 65. Maksudnya dia hanya akan jadi gas pada suhu 65 darjah Celsius. So, pada suhu 20 hingga 28, dia pada takat mana? Cecair. Okey, sebab dia dekat sini kan. Yang ni dia dekat sini. Okey, kita tengok bahan C. Bahan C, takat lebur dia 17.8. Takat didih dia 290. So, dekat mana kedudukannya pada suhu 20 hingga 28? So, dia adalah cecair juga. Okey, sekarang kita tengok D. Takat lebur dia 97.8. Takat didih dia 883. Okey, so pada suhu 883 dia jadi gas, pada suhu 97.8 dia jadi cecair. So, pada suhu 20 hingga 28 kat sini kan, maknanya dia adalah pepejal, solid. Okey, E sama juga konsepnya, 801. Takat lebur, takat didihnya 1413. So, dia dekat mana suhu 20 tu? 20 hingga 28 tu. So, dia dekat sini, maksudnya dia adalah pepejal. So, selesailah A. So, A, kamu dah dapat jawapan, iaitu gas adalah A, cecair adalah B dan C, pepejal D dan E. Okey, kamu dah dapat jawapan. Okey, seterusnya soalan yang kedua, dia tanya, nyatakan bahan yang akan berubah daripada cecair kepada pepejal apabila diletakkan dalam peti ais bersuhu 2 darjah Celsius. So, pada suhu 2 darjah Celsius, bahan manakah yang akan berubah? Okey, sekarang dia tunjuk kat situ, nyatakan bahan, ya. Nyatakan bahan yang akan berubah daripada cecair kepada gas. So, dia nak cecair kepada cecair kepada pepejal. Okey, sekarang bahan apa dalam bentuk cecair? Ada dua sahaja, iaitu B ataupun C. B dan C. Okey, so pada suhu
pada suhu 2 darjah Celsius, mana yang akan berubah menjadi pepejal? So, kamu tengok takat lebur. Okey. Takat lebur bagi B negatif 94. Maksudnya, negatif 94 baru dia jadi pepejal. Sedangkan takat lebur C 17.8 dia dah jadi pepejal. Suhu ni sekarang 2. Jadi, bahannya adalah bahan C lah yang akan berubah daripada cecair kepada pepejal pada suhu 2 darjah Celsius. Okey, itu dah B. Okey, tengok soalan C pula. Huraikan perubahan yang berlaku terhadap zarah bahan B. Okey, bahan B. Bahan B dari segi tenaga dan daya tarikan antara zarah apabila disejukkan daripada dia disejukkan cool down disejukkan. Disejukkan daripada suhu 80 darjah Celsius kepada negatif 2 darjah Celsius. Maknanya, bahan B suhu dia pada 80 darjah Celsius. So, kamu tengok suhu bahan B 80 darjah Celsius, dia kat mana? Kalau 80 darjah Celsius, kamu tengok takat lebur dia negatif 94. Takat didih dia 65. So, kalau 80 dia adalah gas lah. Kat sini kan. Sebab dia adalah gas. Kalau suhu 20-28 suhu bilik yang dia cecair kat sini. Tapi sebab diberi tadi pada suhu 80. So, 80 dah lebih 65 kan. So, dia gas. Okay. So, dia akan berubah. Disejukkan daripada 80 darjah Celsius kepada negatif 2. So, kamu lihat takat lebur dia negatif 94. Maksudnya, dia akan jadi daripada gas ni, dia akan jadi cecair pada suhu 65. Dia akan jadi cecair. Okay. Tetapi, dia hanya akan jadi pepejal pada suhu negatif 94. Sedangkan disejukkan hanya sampai ke tahap negatif 2 darjah Celsius. So, apa perubahan yang berlaku? So, yang pertama, dia berubah daripada gas menjadi cecair. Itu yang pertama. Yang kedua, okay, dia minta soalan tu minta dari segi tenaga. So, tenaga bila perubahan daripada gas kepada cecair penyejukan, apa yang berlaku? Tenaga kinetik berkurang. Okey. Dan tarikan zarah akan bertambah. Okey, so itulah jawapan dia lah. Okey, itu jawapan dia untuk C. Okey, kita next untuk soalan seterusnya. Okey, untuk soalan seterusnya. Sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen untuk menentukan takat lebur asid laurik seperti Rajah 1 menunjukkan lengkung pemanasan yang diperolehi. Lukiskan semula A. Lukiskan semula Rajah 1 dan labelkan takat lebur asid laurik pada rajah itu. So, mudah je. Buat lengkung. Buat graf suhu melawan masa. Okey, kemudian buatlah bentuk macam ni. P, Q, R, S. So, takat lebur dia di sini. Takat lebur. Okey. Kemudian yang kedua. Lukiskan susunan zarah asid laurik di antara R dan S. Ni R dan S. Okey, so kita tahu P, Q, R, S. Okey, PQ. Bila sebut takat lebur, maknanya dia berubah daripada pepejal kepada cecair. So, PQ dia adalah pepejal. Okay. QR dia berubah. Antara pepejal kepada cecair. RS dia adalah cecair. So, jawapannya adalah cecair. Okey. So, dia nak lukiskan susunan zarah.
Zarah cecair, kamu lukislah. Zarah cecair kan dia tak rapat dan dia tak jauh. So itu zarah cecair. Okey. Kemudian soalan C. Takat lebur asid laurik ialah 43 darjah Celsius. So takat lebur 43 darjah Celsius. Cadangkan satu kaedah yang sesuai digunakan untuk proses pemanasan asid laurik. So bila mana-mana soalan dalam peperiksaan, bila dia tanya tentang kaedah pemanasan asid laurik ke naftalena ke apa-apa ke, satu je yang kamu kena ingat, gunakan kaedah kukus air. Okey, guna kaedah kukus air. Okey, D. Okey, D pula. Lukiskan satu rajah berlabel untuk menunjukkan susunan radas bagi kaedah yang dicadangkan di C tu. Okey, so kamu lukislah. Kamu lukis kaki retot. Cikgu lukis cincai je, kamu lukis cantik lah. Okey. Kemudian letak tabung uji. Tabung uji itu diletakkan pada bika. Lepas tu tabung uji itu diletakkan ni termometer. Ini tabung uji. Kemudian kita letak dalam air. Ini terpanaskan. Panaskan, heat. Ini air lah. So itulah kukus air. Okey. Asid laurik tu dalam ni. Okey. Boleh tengok pada rajah naftalena, pemanasan naftalena, eksperimen naftalena. Okey, boleh rujuk pada situlah. Okey, itu untuk soalan yang ini. Okey, seterusnya untuk soalan yang ini pula. Okey, soalan yang ini pula. Soalan 4. Rajah 2 menunjukkan cikgu tertinggal soalan 3. Soalan 3, kenapa alkohol berasa sejuk? Nanti kamu rujuk buku teks. Kenapa alkohol berasa sejuk bila kita sapu dekat tangan? Sebab berlaku proses penyejatan. Okey, alkohol takat didih dan takat lebur dia berbeza dengan air. Okey. So bila kita sapu, dia berlaku proses penyejatan lah. Sebab tu kita rasa sejuk. Okey. Okey, untuk soalan 4. Rajah 2 menunjukkan cas pada nukleus atom unsur X, Y, Z. Okey, A. Nyatakan zarah subatom yang menyebabkan nukleus atom unsur tersebut bercas. Kamu lihat ni. Menyebabkan nukleus atom unsur tersebut bercas. Okey, soalan A dia ada sebut nukleus. So dalam nukleus zarah subatom apakah yang bercas? Jawapannya adalah proton lah. Sebab dia cas positif. So jangan jawab neutron, but neutron dia neutral. Okey. Sedangkan soalan dia nak yang bercas. Okey. B. Nyatakan zarah subatom lain yang terdapat di dalam nukleus atom. So bila sebut nukleus, zarah zat atom yang ada adalah apa? Proton dan neutron. So untuk jawapan B, dia kata A kita dah bagi proton kan. Untuk B dia nak selain pada proton apa dia? Neutron lah. Okey, mudah je. Okey, C. Soalan mudah ni. Dan soalan ni selalu keluar dalam peperiksaan. Okey, tulis susunan elektron bagi atom unsur X, Y dan Z. Okey. So X apa dia? 2, 1. Okey, Y apa dia? 2, titik. Kemudian 2, 4, 6, 7. Z apa dia? 2, 8, 3. Dah dapat 3 markah. Okey, D. Atom Z mempunyai 14 neutron. Hitungkan nombor nukleon. Nukleon tu bila nombor nukleon tu jisim lah. So, okey. So, soalan D, atom Z mempunyai 14 neutron. So, atom Z ada 14 neutron. Hitungkan nombor nukleon atom Z. Nombor nukleon tu maksudnya jisim lah. So, kamu nak dapat mana
nombor proton. Sebab kena ingat nukleon atau GSIM, GSIM atom relatif lah sebab dia atom kan. Okey, proton campur neutron. Elektron tidak terlibat dalam kiraan GSIM. Okey, sekarang kamu nampak dia dah bagi neutron 14. Okey, mana nak dapat proton? So, kamu dah nampak ni. Positif 13. So, maksudnya nombor proton dia adalah 13. Ataupun kalau tak diberi positif 13 tu, kamu kira elektron dia. Elektron ada berapa? 13 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 elektron. Kan nombor elektron sama dengan nombor proton. So, 13 elektron bersamaan 13 proton. So, proton dia adalah 13. Campur dengan neutron yang dah diberi, jawapan dia adalah 27. Dah. Markah dah. Mudah je kan? Okay, next. Soalan nombor 5. Rajah 3 menunjukkan maklumat tentang boron. Boron mengandungi 2 isotop iaitu boron 11 dan juga diberi boron Y. Dia tak berilah nombor isotop dia. Berdasarkan maklumat yang diberi, hitungkan nombor nukleon isotop Y lah. So, maklumat yang dah diberi, GSIM atom relatif boron adalah 10.81. Okey. Limpahan isotop bagi boron 11 adalah 80%. Limpahan isotop bagi boron Y adalah 20%. So, macam mana kamu nak kira? Gunalah formula GSIM sama dengan yang tu kan. Maksud dia 80% darab 11. Yang ni lah 11 tambah 20% darab Y. So, kita tak tahulah. So, Y lah. So, maknanya kat sini 80% darab 11 tambah 20 Y bahagi 100. Ni bahagi 100 lah formula dia. Okey, bahagi 100. GSIM dia dah beri 10.81. So, 10.81. Kamu pun selesaikanlah. Okey, kamu pun selesaikanlah. Ini bawa ke atas. 10.81 darab 100. Kamu akan dapat 1081. Okey. 80 darab 11. Kamu akan dapat 880 tambah 20 Y. So, kamu bawa ke sini 1081 tolak 880 sama dengan 20 Y. So, 1081 tolak 880 sama dengan 201 20 Y. So, Y bawa sini 201 bahagi 20, kamu akan dapat 10.05. Okey. So, itulah jawapan Y. Okey, itulah jawapan untuk soalan 5. Okey, seterusnya. Rajah 4 menunjukkan perwakilan piawai bagi atom platinum. Okey, platinum diberi PT 195 78. So, yang ini adalah nukleon dan yang ini adalah nombor proton. Okey. Satu ion platinum. Okey. Satu ion platinum mengandungi 74 elektron dengan nombor nukleon sebanyak 195. Okey. Diberi satu ion. Okey, bila sebut ion, maksudnya dia dah ada proses menderma dan menerima elektron lah. Okey.
Okey, satu ion platinum mengandungi 74 elektron dengan nombor nukleus sebanyak 195. Okey, berapakah bilangan proton dan neutron dalam ion platinum tu? So sekarang yang ini diberi bukan dalam bentuk ion lah. Sekarang dia dah bagi satu info baru, iaitu dia ada 74 elektron dengan nombor nuklearnya GSM-nya 195. Okey. So berapakah bilangan proton dan neutron ion platinum tu? Okey. Mudah sahaja. Bilangan proton adalah, okey, kita tengok A dululah. Bilangan proton adalah, berapa bilangan proton? Bilangan proton adalah 78 lah. Tengok yang ni. 78. Okey. Dan neutron ion platinum itu. So bilangan neutron pula, so 195 tolak 78. So kamu akan dapat 117. So ini adalah bilangan neutron. Ini adalah bilangan proton. Okey, apakah charge ion platinum tu? Charge-nya kan. Okay. So kamu nampak sekarang 78195 ini, yang ini dia belum jadi charge. Dia 78195. Okay. So 78 lah sebelum dia jadi charge. So nak tahu charge tu adalah, mula-mula sebelum jadi charge, nombor proton tu adalah 78. Nombor proton bermaksud sama dengan nombor elektron lah kan. Okay, so maksudnya ada 78 elektron. Ni sebelum dia jadi charge lah. Kemudian soalan dah beritahu dah, suatu ion, bila dia jadi ion, dia ada 74 elektron. So bila dia jadi ion, dia ada 74 elektron. So 78 tolak 74 jadi 4. Positif 4. Okey. Kenapa positif 4? Sebab kita tahu platinum adalah logam. Jadi logam dia akan menderma elektron. Okey. Lagi pula nanti akan beza dengan karbon lah. So sekarang kita tengok platinum. Platinum dia adalah logam. Jadi dia adalah charge positif. Okey. So ini jawapan dia. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya soalan 7. Wajarkan penggunaan iodin 131 dalam rawatan masalah tiroid dan hypertiroidism. Okey, ini adalah soalan berkaitan dengan isotop lah, penggunaan isotop. So kamu kena bacalah penggunaan isotop. So wajar tidak wajar tu bergantung kepada soalan kamu dalam peperiksaan. Okey, so dos iodin 131 yang diberikan dalam rawatan adalah kecil. Okay, yang pertama, dos 131 tu dia kecil lah, dia tak banyak. Yang kedua, kelenjar tiroid yang berembeskan hormon berlebihan dapat dimusnahkan. Okay, itu tujuan kita guna iodin 131 tu lah, untuk memusnahkan kelenjar tiroid, hormon yang berlebihan, yang merembeskan hormon yang berlebihan. Okey, masalah yang disebabkan oleh hypertiroidism seperti denyutan nadi yang cepat, pengeluaran peluh yang berlebihan, kehilangan berat badan yang ketara dan sebagainya dapat diatasi. Okey, untuk soalan 7 ni kamu kena membacalah penggunaan isotop, dan juga kamu kena dapatkan maklumat daripada bacaan luar lah, melalui Wikipedia, Google dan sebagainya. Ini soalan kehebat yang memerlukan pengetahuan luar lah. Okey, boleh baca di buku teks. Okey. So inilah tips macam mana menjawab soalan peperiksaan bab 2. Okey, harap membantulah. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Salam sejahtera.